Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa itu dengan begitu tertib, ya. Kenapa saya kata dengan begitu tertib? Kerana kalau kita lihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mula-mula menurunkan ibadah puasa itu sebagai suatu ibadah yang diwajibkan, ibadah yang difardukan di dalam Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang apakah itu Ramadan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Imam dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari yang ke-14 kita berpuasa pada hari ini. InsyaAllah kita meneruskan segala agenda ibadah yang telah disarankan ataupun digalakkan oleh Rasulullah SAW kepada umat baginda, yang baginda begitu kasihi, ya, wabil mukminina raufur rahim. Insya-Allah agenda ini akan terus kita jalankan dan kita jadikan sebagai satu rutin hidup kita selepas daripada Ramadan ini. Sesungguhnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan dan juga puasa itu merupakan satu tempoh tarbiyah, ya, satu tempoh tarbiyah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa itu dengan begitu tertib, ya. Kenapa saya kata dengan begitu tertib? Kerana kalau kita lihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mula-mula menurunkan ibadah puasa itu sebagai suatu ibadah yang diwajibkan, ibadah yang difardukan di dalam Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang apakah itu Ramadan, ya. Pertama sekali dengan menyebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ayat ini menyebut bagaimana Allah Taala menyeru umat orang-orang yang beriman, ya, berkenaan dengan diwajibkan berpuasa. Ya, kamu diwajibkan berpuasa. Itu dipanggil binaul majhul, ya, kutiba, asalnya pada kalimah kataba, kutiba alaikum, makna telah difardukan ke atas kamu puasa, makna aku nak fardukan puasa ke atas kamu. Yang sebelum ini fardu ini tidak diberi ataupun dikenakan ke atas kamu. Islam sudah 15 tahun, ya. Islam melalui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan 15 tahun. Barulah difardukan ibadah puasa. Sebelum tu dah ada ibadah puasa itu satu hari setahun, iaitu puasa apa? Puasa Ashura. Puasa Ashura pada 10 Muharram setiap tahun itu adalah puasa yang difardukan ke atas umat Islam sejak dari era Mekah. Hijrah ke Madinah 13 tahun kemudian, ya, hijrah ke Madinah 13 tahun kemudian, untuk 2 kali Muharram yang ada di Madinah, ya, 2 kali atau 1 kali. Sebab Nabi sampai Rabiul Awal, kemudian tahun kedua baru 1 kali. Ya. 1 kali Muharram, 10 Muharram di Madinah, masih lagi difardukan. Tiba-tiba pada pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua hijrah itu, Allah Ta'ala turunkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Turun ayat ini. Bila turun ayat ini, gaya bahasa yang Allah Ta'ala gunakan telah difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana umat terdahulu. Ya. Ini cara apa kita kata ni? Ini cara motivasi. Cara memberi semangat kepada kita, bukan kita sahaja yang difardukan puasa. Bahkan ibadah puasa ini menyempurnakan keimanan dan juga keislaman yang telah kamu amalkan sejak 15 tahun dahulu.
Sebab itu kamu kena puasa. Umat-umat terdahulu tu maksudnya apa? Umat Nabi terdahulu. Yang semua ada puasa. Tidak ada kenabian ataupun risalah, ya, yang Allah Ta'ala turunkan melalui wahyu kepada Nabi-Nabi ini yang tidak ada puasa. Semua ada puasa. Okey. Itu yang saya katakan tertib tadi, ya. Baik. Kemudian sebelum Allah Ta'ala cerita ataupun beritahu tentang bila nak jadikan puasa ni, Allah Ta'ala menyebut tentang ayat, ya, yang seterusnya, ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Turun ayat tu dulu, ya. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu, maknanya qada pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya puasa, dahlah tinggal puasa, tak berdaya pula nak qada, maka difidyahkan. Ya. Mungkin kerana tua ataupun kerana penyakitnya itu memang berpanjangan dan tidak mengizinkan dia berpuasa, maka membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik daripada membayar fidyah kalau kamu mengetahuinya. Tak cerita lagi, ya, tak cerita lagi tentang bulan Ramadan tadi. Tuan-tuan, itu yang saya maksudkan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta, Tuhan yang Maha Berkuasa, nak fardukan puasa ke atas hamba-hambanya umat Nabi Muhammad SAW ini, diberi dengan penuh tertib, diberi dengan penuh penerangan. Jadi tuan-tuan, inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukannya banyak mana pun, hari-hari tertentu saja, bukan setahun, tidak, kan. Kemudian tuan-tuan, ayat ke-184 Allah Ta'ala sebut, 185, barulah datangnya syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi tuan-tuan, barulah beritahu bila, lagi 2 minggu ataupun lagi 3 minggu, ya, sebab turunnya ayat ini dalam pertengahan bulan Syaban, ya, barulah diberitahu tentang bulan Ramadan tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kenapa Allah Ta'ala ceritakan ibadah puasa ini dengan persediaan yang begitu hebat, ya. Diturunkan pertengahan bulan Syaban, kemudian difardukan sungguhnya pada bulan Ramadan, bulan depan, ya, supaya kita bersedia. Jadi sebab itu puasa ni tadi, asyam huwa imsak. Siam tu, puasa tadi tu menahan. Tu yang kita kata waktu imsak. Waktu imsak tu waktu tahan, stop, jangan makan lagi, ya. Nak tahan makan minum ini, ramai yang mungkin tak mampu, tak bersedia. Sebab itulah Allah Ta'ala beritahu awal-awal, ya, beritahu awal-awal, dan persediaan itu datang pertengahan bulan Syaban, barulah pergi masuk bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, ini juga bermaksud tarbiyah, ini juga maksud pendidikan. Pendidikan ini ialah kita beri didikan kepada dia supaya dia mampu untuk, ya, berjuang di luar daripada medan pendidikan tadi. Contohnya kepada anak-anak kita, umur 7 tahun dah masuk sekolah ataupun 6 tahun dah masuk sekolah, kan? Kita panggillah itu pendidikan. Sebelum sekolah ada pula pendidikan awal kanak-kanak, ya, pendidikan awal kanak-kanak, tadika dan sebagainya, tak kiralah, kan. Begitu kita bersedia hal ehwal dunia. Tetapi bagaimanakah fikiran kita tentang ibadah? Ya, tentang ibadah ni macam mana? Ibadah ni perlu persediaan, perlu kepada pengetahuan, ilmu dan sebagainya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu tentang berlapar ini tadi, menahan makan minum. Sedangkan menahan makan minum dalam masa yang sama juga kita perlu terus bekerja. Maka sebab itulah Allah Ta'ala beri dalam bentuk gaya persediaan. Siapa yang tak mampu, bolehlah dia bayar fidyah. Tapi bayar fidyah pun, ya, bayar fidyah pun, kalau dia tahu tentang hikmah berpuasa ni, dia akan terus berpuasa. Lebih baik dia berpuasa. Jadi sebenarnya tuan-tuan, 30 hari setahun, ya, ataupun sebulan setahun,
Sebab bulan-bulan qamari, bulan Islam ni dia 29 atau 30. Jadi kita sebut sebulan, itu lagi tepat sebenarnya kan. Tahun ni insya-Allah puasa 30. Tahun lepas 29 kan. Itu pun belum tentu ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Itu dia. Jadi tuan-tuan, puasa sebulan ni tadi, puasa sebulan ini memerlukan persediaan. Sebab itulah Allah Ta'ala beritahu, ya, persediaannya apa dia? Orang sakit, orang musafir, orang apa. Tapi kalau kamu tahulah tentang ia adalah lebih baik, maka kamu akan puasa. Maka inilah yang dikatakan tarbiyah peringkat ilahi ni, peringkat rabbani. Setiap manusia ciptaan Allah Ta'ala mesti berpuasa sebulan dalam setahun. Kenapa? Lebih baik. Lebih baik daripada segala-galanya. Lebih baik ini membuka banyak kajian pula. Lebih baik dari sudut apa? Tuan-tuan mungkin terlupa nak cek gula dalam darah, kan? Cuba cek gula dalam darah dalam bulan Ramadan ni. Hui, cun melecun tuan-tuan. Cantik sangat kan? Duk main 5 poin ataupun 4.8 je kan? Itu dah isyarat sebenarnya. Jadi barang siapa ya yang mengetahui isyarat itu, dia akan cintakan puasa. Dia akan cintakan latihan ini. Dia akan cintakan tarbiyah ini sebenarnya, kan? Saya sendiri pun tuan-tuan tak adalah kecil manis, kan? Tak ada lagi diabetes, tapi selalu duk check juga. Bulan Ramadan tuan-tuan, rasa macam muda 20 tahun kan. Itu saja. Timbangan berat pun kata baguslah. Tapi kenapakah kita selepas daripada tamat bulan Ramadan, kita dah macam tak kisah tentang puasa. Rapuh sangat tentang puasa. Ini satu tarbiyah, ya. Tarbiyah bagaimana untuk menilai ibadah itu sebagai suatu kesungguhan dalam diri kita. Okey, kita tengok lagi dah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Safarin makna dalam perjalanan, dalam permusafiran, maka diberi pengecualian daripada puasa. Tetapi itu juga tidak lari daripada wa antasumu wa huwa khair wa antasumu khairul lakum, ya. In kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik jika kamu tahu. Tuan-tuan, ini tunjuk apa? Menunjukkan bahawa Allah Maha mengetahui bahawa kamu akan bermusafir, bekerja jauh daripada kediaman dan sebagainya. Tapi kalaupun pengecualian itu diberikan, kamu tetap akan berpuasa kerana kamu tahu itu lebih baik untuk kamu. Saya pergi Kemboja hujung bulan lepas, ya. 28 hari bulan baru ni. Panas sangat-sangat tuan-tuan di Kemboja, ya. Tapi alhamdulillah 3 hari berada di Kemboja atas urusan kerja, boleh, tak ada masalah puasa. Tapi memang tuan-tuan panas sungguh, dia tak hujan. Dia tak hujan lama, ya kan. Kebetulan jumpa dengan sahabat-sahabat yang dari Kelantan. Kata, Kelantan macam mana sekarang? Dia kata memang panas juga. Rupanya sejalur tu ke atas tu memang tak hujan, ya, hujung bulan baru ni. Dan itulah kita berpuasa dalam keadaan panas, ya. Tapi oleh kerana tahu, ya, memang sampai satu tahap tu rasa tak apalah kot, aku kira guna lesen musafir lah, kan. Guna sertifikat musafir, aku buka puasa lah, kan. Tapi duk fikir-fikir, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Duk pegang ayat tu, maka kita terus berpuasa, ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hebatnya orang berpuasa ni dan hebatnya tarbiyah orang berpuasa ni tadi dilihat dari situ. Bagaimana mereka tetap menjaga integriti diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walaupun terpaksa berurusan dengan manusia, walaupun terpaksa bermusafir, walaupun kerja, walaupun sakit. Kenapa Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan kalau sakit boleh tak puasa, tapi kalau kamu puasa itu lebih baik untuk kamu. Bermakna puasa juga menjadi ubat, menjadi syifa kepada penyakit-penyakit. Cuma masalahnya kita ni transfer puasa tadi jadi apa? Jadi pantang, tuan-tuan. Ada tak? Pantang itu, pantang ini dan sebagainya. Last sekali ada satu jenis pantang jumpa. Tu kan. Jadi perkara-perkara seperti ini, tuan-tuan, terangkum dalam ibadah puasa. Maka sebab itulah saya suka buat isyarat macam ni. Ada jabatan kerajaan ke macam-macam lah, kan. Kursus mesti 30 hari setahun, katalah. Satu jabatan ni, ya, kursus mesti 30 hari setahun, ya. Jadi tiba hari kursus dia pun cari helah MC. Minta maaf, dia kata, bos, MC. Maka bos pun jawab dengan mudahnya, tak apa. Kita
kita excusekan dulu untuk kursus pada hari ini, tapi nanti kita cari ruang lain untuk ganti kursus 3 hari yang tak dapat kena MC ni. Maknanya apa dia tuan-tuan? Wajib kok mana pun MC ke, MA ke apa ke, mesti 30 hari setahun ataupun sebulan setahun mesti training. Inilah puasa. Kalau undang-undang manusia kita boleh ikut, ya, maka kenapa undang-undang Allah Ta'ala ini kita tidak melihat dari sudut hikmah? Sesungguhnya setiap yang Allah Ta'ala fardukan itu, selain daripada soal hukum, ya, selain daripada soal hukum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah datangkan dengan hikmahnya, dengan maqasidnya, dengan matlamatnya, kenapakah ia difardukan dan sebagainya, ya. Macam contoh puasa. Matlamat puasa kok mana pun la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ni tadi tuan-tuan, ya. Kita kaum lelaki ni solat Jumaat dua kali seminggu kita diwajibkan mendengar pesanan bertakwa. 2 kali seminggu melalui 2 khutbah. Siapa kata sekali je ustaz salah tu, sekali je, ya kan? Sah dah dia dengar khutbah pertama, khutbah kedua dia terlepas. Kan? Dia sedar-sedar Bilal sudah iqamah, kan? Sebab dua-dua khutbah ni, rukun khutbah adalah pesan bertakwa, tuan-tuan. Ya tak? Bayangkan satu persoalan mudah. Kenapakah pesanan bertakwa ni tadi, ya, menjadi rukun dalam khutbah dan wajib dengar, ya? Wajib dengar tu sebenarnya wajib sampaikan, kan? Yang dengar ni dia seakan-akan tak wajib, kan? Sebenarnya wajib juga, kan? Wajib juga. Dalam khutbah Jumaat itu 2 kali khutbah, 2 kali pesanan takwa, ya. Baik, cuba kita fikir, tak habis-habis lagi ke isu takwa ni. Sebab jadi rukun dalam khutbah sampai akhir zaman, tuan-tuan. Sampai kiamat, tak berubah dah rukun ni. Pergilah ke hujung dunia mana pun, kalau namanya khutbah Jumaat, maka 2 kali, dan setiap kali itu pesanan bertakwa. Cuba kita fikir, kenapa sampai begitu sekali? Kenapa? Nak ceritanya, isu takwa ni isu luas. Bayangkan, saya cabarlah, cabar mesra, kan? Saya cabar tuan-tuan, Google lepas ni. Sekarang jangan lagi, tunggu, saya ada lagi dalam 10 minit, kan? Lepas 10 minit ni tuan-tuan Google lah, kan? Cuba cari takwa, pengertian takwa. Chat GPT ke tak kira lah, kan? Carilah, kan? Tuan-tuan akan menemui banyak definisi pasal takwa. Akan menemui banyak. Imam ini kata begini, sahabat ni kata begini. Dan ayat Quran yang sentuh pasal takwa, tuan-tuan. Ayat Quran yang sentuh pasal takwa berapa banyak? Berapa banyak? Ya? Siapa tahu? Ayat Quran yang sentuh pasal takwa 284 kali dalam Quran. 284 kali takwa disebut dalam Al-Quran. Almarhum guru saya, Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, almarhum, ya, ayah kepada Menteri Pendidikan sekarang, ya, tuan-tuan, dia pesan apa? Kalau sesuatu perkara itu disebut 5 kali dalam Quran, sesuatu perkataan tadi 5 kali katakan, ya, 5 kali itu mesti berbagai-bagai konteks, berbagai-bagai maksudnya. Jadi Allah tak ulang benda tu hanya sekadar satu maksud, tuan-tuan. Mesti konteksnya berbeza-beza. Jadi kalaulah, ialah ada kalanya yang disebut itu sama, ya, sama, tapi konteksnya tadi, tuan-tuan, ya. Jadi kalaulah petua itu yang kita ambil untuk transfer ke dalam takwa ni, bermakna isu takwa yang kita duk dengar 2 kali seminggu tu, ya tuan-tuan, 284 konteks. Luas tak luas? Tak habis nak belajar, ya? Tak habis nak belajar, tuan-tuan. Sebenarnya bimbang takut wafat dulu sebelum belajar. Seperti P. Ramlee kata apa? Dalam filem Pendekar Berjalan Lapuk tu, Tok Guru mati sebelum habis mengajar. Jadi sebab tu ilmu tak sampai, habis dekat huruf jim saja, kan? Kan? Tuan-tuan, 284 konteks tentang takwa. Ini nak tunjuknya takwa tu luas, amat luas. Dan sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takwa, mendapat jawapan pelbagai bentuk, pelbagai cara. Ada sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, takwa tu apa ya Rasulullah?
Rasulullah sebut at-taqwa hahuna. Takwa tu di sini kata Nabi kan. Lagi payah nak faham apa takwa tu tadi tuan-tuan ya. Inilah sebabnya khutbah Jumaat sepanjang masa namanya hari Jumaat dan adanya khutbah, maka 2 kali pesanan takwa. Sebab isu takwa ni isu keseluruhan hidup sebenarnya. Dan perkara ini dapat dicapai melalui latihan ataupun tarbiyah puasa Ramadan. Tarbiyah puasa Ramadan. Barulah kita dapat capai takwa dengan shortcut, dengan cara mudah, tuan-tuan. Umpama begitulah. Kan? Umpama begitu. Jadi sebab itu, tarbiyah Ramadan dan juga puasa ni tadi, kita jangan tengok dalam sudut yang singkat. Kita kena tengok dalam sudut yang lebih luas. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti contoh tadi saya cetuskan satu pemikiran bersama, betapa mesra dan lemah lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memfardukan puasa, sehingga Allah Taala beri intronya 2 ayat. 2 ayat barulah Allah Taala beritahu syahrul Ramadan, itulah bulan yang aku wajibkan kamu berpuasa. Ya. Dan kenapa syahrul Ramadan? Sebab syahrul Ramadan tadi syahru unzila fihil Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi apa kaitan Ramadan puasa dengan Al-Quran? Mesti ada kaitan yang kuat di situ. Sehingga kan bulan turunnya Al-Quran, bulan itulah bulan Allah Ta'ala suruh kita berpuasa. Tuan-tuan ya. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Kalau kita tengok secara terpisah, syahrul Ramadan, full stop, allazi unzila fihil Quran, hudan linnas, orang nampak sepertinya petunjuk bagi manusia itu hanya kepada Al-Quran. Tapi jangan lupa, ayat ini Allah Ta'ala sebut bersekali, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Maknanya, melalui puasa juga, manusia akan mendapat petunjuk. Melalui puasa juga, manusia akan mendapat pemisah antara yang hak dan batil. Jadi sebab itulah tuan-tuan, puasa-puasa ni bukan sekadar ritual begitu saja, tidak. Tapi sebenarnya suatu ibadah yang bermula daripada kerohanian, ya, dan diterjemahkan melalui ibadah jasmaniyah tadi tu, jasad tadi. Kalau tidak ada keinginan, sebab tu dalam Islam tak ada ibadah yang tak ada dimulakan dengan niat. Betul tak? Cuba perhati betul-betul. Sembahyang kena niat. Ya, semua kena niat. Termasuklah bermusafir pun. Bermusafir pun niat juga. Bagaimana? Sebab itulah ada solat sunat musafir. Makna kita bersiap sedia. Apabila kita berniat, kita bersiap sedia. Berniat itu di mana? Adakah niat itu di lafaz mulut? Tidak. Usallilah banyak kali pun, kalau tidak tasdik di hati untuk solat, dia tak akan jadi solat tu tadi tuan-tuan. Dia tak akan jadi solat itu. Sebab niat itu sebenarnya datang daripada kalbu. Datang daripada jiwa kita. Dengan niat itu, maka terdoronglah untuk kita meneruskan ibadah puasa. Apa arti kan? Tak ada dalam Islam ini ibadah yang tidak dimulakan dengan niat. Baik tuan-tuan ya. Kalau kita nak ceritakan pula berkenaan dengan Al-Quran puasa ini sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Kita dapat lihat apabila orang itu berpuasa, dia sebenarnya Allah Ta'ala beri hint dah, beri isyarat dah. Nanti apabila masuk syurga, dia akan masuk melalui pintu Rayyan. Pintu Rayyan itu hanya untuk orang berpuasa sahaja. Apa maksud semua tu? Bagi setengah orang, dia mungkin melihat dari sudut fadilat berpuasa tadi. Tapi saya nak kita sama-sama renung begini. Kalaulah Allah Ta'ala beri fadilat sedemikian banyak, bererti Allah Ta'ala telah memberikan isyarat orang berpuasa ini mendapat pancaran langsung daripada aku. Pancaran nur ilahi, pancaran tarbiyah ilahiyah dan sebagainya, pancaran akal daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Kalau tidak, takkan istimewa begitu sekali, bukan? Maka dengan berpuasa kita mendapat suluhan iman daripada Allah Taala secara langsung, maka disitulah terjadinya furqan, pemisah antara hak dan batil. Ya, kita nak mencari kebenaran dan sebagainya ini dalam bulan Ramadan lah. Melalui latihan bulan Ramadan ini membersihkan jasadiah dan juga membersihkan kerohanian, maka pada bulan Ramadan inilah kita mendapat pancaran nur ilahi itu. Jadi untuk itu tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada beberapa ibadah yang mungkin kita terlepas pandang ya.
Saya nak simpulkan supaya kita bersungguh-sungguh dalam 15 ataupun 16 malam terakhir ini. Mungkin kita terlepas pandang. Salah satu daripada ibadah yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW suka dalam bulan Ramadan ini ialah i'tikaf. I'tikaf. Kita semuanya sedang beriktikaf, ya. Malang bagi siapa melangkah masuk ruang solat tadi dia tak niat nawaitul i'tikaf ataupun dalam hatinya tak niat i'tikaf, malang lah tuan-tuan. Dah berapa lama dah kita ni duduk tapi kosong kan. Jadi i'tikaf. Cuba kita guna i'tikaf ini untuk kehidupan kita. Kenapakah ia dicintai oleh Rasulullah SAW dan digalakkan untuk curi masa sikit untuk beriktikaf sepanjang sehari dalam bulan Ramadan ini biar ada masa. Ya, itu i'tikaf. Hikmah i'tikaf ialah apa? Ialah kita ini i'tikaf ini diambil daripada kalimah yang susah juga saya nak terjemah secara mudah, ya. Tapi i'tikaf ini secara mudahnya boleh faham beginilah. Kita tinggal bersendirian di rumah Allah ini semata-mata untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika, tak perlu lama, jangan lama sangat. Mungkin kita ambil waktu rehat lunch hour ini, ya, bagi mereka yang masih bekerja. Inilah guna sebaik mungkin pada siang hari ini, dan pada malam hari gunalah sebanyak lama mana pun tak ada masalah sebab kita dah tak terikat dengan manusia pada masa itu ataupun tugasan, ya. I'tikaf, duduk di masjid. Selain daripada i'tikaf, tuan-tuan, apa nak buat? Sudah tentulah tadarus Al-Quran, ya kan? Tadarus Al-Quran ni pula salah satu agenda Qiyamul Lail, ya, yang mana dalam suratul Muzammil, surah Al-Muzammil adalah surah yang menuntut supaya dilakukan Qiyamul Lail pada malam hari. Dan bermula dengan penurunan suratul Muzammil lah Nabi SAW tidak leka daripada Qiyamul Lail sepanjang hayat baginda sehinggalah baginda jatuh sakit dan wafat kemudiannya, ya. Jadi salah satu daripada agenda Qiyamul Lail selain daripada solat malam, dia juga adalah apa dia? Membaca Quran pada waktu malam. Waratilil Qur'ana tabtila. Kenapa? Sebab membaca Al-Quran pada waktu malam itu lebih tenang, lebih tetap bacaannya seperti mana disebut di dalam suratul Muzammil tadi, ya. Dan tidak lupa juga tuan-tuan bersedekah. Ya, cuma bersedekah ini sedekah yang barakah. Barakah tu apa maksud barakah? Barakah ni ialah sedekah yang membawa kepada banyak kebaikan. Sebab itu kita jangan letak sedekah ini sekadar letak untuk dapat pahala saja. Kita cuba fikir sedekah yang aku nak letak ni supaya lebih menyebar manfaatnya. Sebab barakah ni ziyadatul khair. Kita letak tempat yang lebih menyebar manfaatnya. Bermakna umat Islam ini tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini dia bukan sahaja mendidik mereka untuk tahan nafsu, tapi mendidik mereka untuk merancang dan melihat kepada dunia yang lebih luas. Jadi kalau ini yang berjaya dilakukan, insya-Allah tuan-tuan, inilah tarbiyah Ramadan yang dapat kita kutip setiap kali datangnya Ramadan dan perginya Ramadan, meninggalkan graduate yang begitu hebat untuk meneruskan kehidupan sebagai ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, ya, insya-Allah. Ya, sekadar itulah tazkirah saya untuk solat zuhur pada kali ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dalam amal ibadah yang solehah, dan insya-Allah Ramadan ini terbaik buat kita berbanding Ramadan yang sebelumnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.